Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita di channel Cikgu Noah. Pada perkongsian kali ini, kita akan teruskan dengan topik 2.6, reka bentuk makanan. Kita akan bincang subtopik 2.6.4, iaitu melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Dua aspek di sini ya, reka bentuk makanan, reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, tapi sebelum itu, pada yang masih lagi belum subscribe channel Cikgu Noah, jangan lupa untuk tekan subscribe dan aktifkan loceng notification supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti perkongsian saya yang seterusnya. Okey, 2.6.4 melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Okey, gambar makanan, lakaran di sini adalah merupakan burger. Okey. Apa itu lakaran? Lakaran ialah satu lukisan awal ataupun lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas. Murid sudah belajar masa tingkatan 1 tajuk lakaran ini. So, untuk topik ini murid akan aplikasikanlah apa yang pernah belajar dahulu untuk menghasilkan tugasan dalam topik ini. Okey, maklumat yang perlu ada pada lakaran, yang pertama mesti ada elemen reka bentuk, mesti ada prinsip reka bentuk, bahan yang digunakan, dimensi. Contoh pada lakaran untuk reka bentuk makanan di sini nasi lemak, okey, dilabelkan apa bahan-bahan yang digunakan, okey, pada lakaran ini. Okey. Elemen reka bentuk. Elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan ataupun lakaran. Okey, cuba perhatikan pada gambar makanan di sini. Okey, cuba kenal pasti apa elemen yang ada pada lakaran tersebut. Okay. Murid dah belajar masa tingkatan 1 apa elemen, apa prinsip reka bentuk. Dalam lakaran pun kita aplikasikan. Ada. Okey. Okey, pada gambar lakaran roti telur ini, apa elemen-elemen lakaran yang mungkin ada yang murid dapat kenal pasti. Okey, yang pertama mesti ada garisan. Okey, garisan. Garisan ini merujuk kepada elemen yang dinyatakan melalui pergerakan titik dalam sesuatu ruang. Okey. Elemen garisan yang digunakan dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan akan memberikan impak yang lebih menarik kepada makanan dan juga pembungkusan makanan tersebut. Tengok pada cupcake ini, garisan banyak elemen garisan. Okay, ini pada makanan. Pada pembungkusan pun ada. Contoh elemen-elemen garisan. Yang kedua, rupa. Okay, rupa pada reka bentuk makanan. Rupa pada reka bentuk pembungkusan makanan. Rupa dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan, bentuk biasanya ditetapkan mengikut konsep yang dikehendaki. Yang ketiga, bentuk. Elemen 3 dimensi yang mempunyai ketinggian, kelebaran, kedalaman. Ada 3 aspek ini, maka wujudlah bentuk. Ditetapkan mengikut konsep yang dikehendaki. Bentuk pada reka bentuk makanan sendiri, bentuk pada reka bentuk pembungkusan. Warna.
merujuk kepada warna yang terang atau gelap dan boleh berubah, merujuk kepada kualiti kecerahan dan ketulenan yang boleh mempengaruhi emosi. Warna ini mungkin boleh menarik perhatian orang untuk lebih menyukai kepada makanan-makanan tersebut. Contohnya kek. Kek lapis. Kenapa dibuat banyak warna, berlapis-lapis? Supaya lagi lebih menarik. Lagi ramai orang untuk mendapatkan kek tersebut. Itu elemen warna. Nilai. Merujuk kepada impak terang atau gelap sesuatu tona atau warna. Tona warna akan memberikan nilai yang lebih menonjol. Seterusnya, elemen ruang, iaitu kawasan kosong di sekeliling objek pada donat ini. Jarak atau rongga dalam sesuatu objek. Elemen ruang digunakan dalam reka bentuk makanan dan juga pembungkusan untuk menampakkan bentuk yang lebih menarik. Tekstur merujuk kepada struktur dan keadaan permukaan yang boleh dirasai melalui perasaan atau sentuhan. Kita boleh rasa dia punya permukaan ni. Seperti licin, kasar ataupun sebagainya lah. Seterusnya, saiz merujuk kepada ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Saiz reka bentuk makanan dan pembungkusannya menjadi antara faktor penting kepada pelanggan dalam membuat pemilihan. Prinsip reka bentuk. Tadi kita dah tengok elemen. Sekarang kita bincang berkenaan dengan prinsip reka bentuk dalam lakaran tersebut. Prinsip reka bentuk ialah konsep yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen bagi menjadikan satu struktur objek yang berkesan, bermutu dan menarik. Cuba perhatikan pada gambar rajah makanan ini, apakah prinsip reka bentuk yang terdapat pada lakaran tersebut? Okey. Yang pertama, prinsip reka bentuk keseimbangan, iaitu suatu konsep fizik yang menekankan kesamaan berat, balance, tarikan dan tumpuan pada satu objek berbentuk simetri, seimbang. Contohnya, susunan hiasan perlu seimbang sewaktu membuat reka bentuk makanan dan pembungkusannya. Dia balance lah keseimbangan ni. Yang kedua, kontras. Merujuk kepada pelbagai elemen yang berlawanan bagi memberikan impak yang lebih jelas kepada objek. Itu tujuan kontras. Dia nak menonjolkan sesuatu objek. Dan kontras berfungsi untuk menarik perhatian, memberi fokus, mengelakkan kebosanan. Kontras boleh dicapai melalui penggunaan teks, warna dan kedudukan elemen. Okey, pengulangan. Pengulangan merujuk kepada tumpuan pergerakan yang dihasilkan melalui perletakan sesuatu elemen yang berulang-ulang. Pengulangan bermaksud menggunakan elemen yang sama dan serupa secara berulang-ulang dalam reka bentuk makanan, sama ada dalam saiz yang serupa atau berbeza. Contohnya kek lah, kek yang bertingkat-tingkat. Contohnya kek itu dia saiz yang berbeza, bawah sekali besar, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Itu juga adalah pengulangan, cuma dia punya saiz tu berbeza. Keringkasan. Menapis mana-mana elemen yang tidak diperlukan dan hanya mengekalkan elemen yang penting sahaja. Dia ringkas.
pergerakan merujuk kepada tindakan aliran yang akan memimpin pandangan mata dan perasaan terhadap sesuatu. Mengaplikasikan prinsip pergerakan dapat mewujudkan suasana tertentu selain menimbulkan daya tarikan dan kesan visual yang lebih realistik. Ada seolah-olah ada pergerakan. Penekanan merujuk kepada penumpuan kepada sesuatu melalui gabungan elemen-elemen yang dijadangkan. Penekanan menunjukkan sesuatu unsur dalam karya grafik yang boleh menarik perhatian. Contohnya, dalam reka bentuk makanan, penekanan wujud apabila makanan tersebut dihasilkan untuk sesuatu majlis tertentu ataupun atas sebab-sebab tertentu. Contohnya paling biasa kita tengok hari jadi lah. Penekanan biasa dia tonjolkan perkataan. Maknanya kek itu disediakan untuk majlis-majlis tersebut. Biasa sekarang banyak ada kek dia ada tulisan. Penekanan. Pembahagian merujuk kepada hubung kait antara dua elemen berdasarkan kadar banding yang betul dalam ukuran seperti saiz, nombor, jumlah, tahap. Prinsip pembahagian adalah penting terutamanya dalam menentukan saiz reka bentuk makanan dan pembungkusan itu sendiri. Pembahagian pada makanan contohnya pizza lah, kita potong dibagi kepada beberapa bahagian. Pembahagian dalam dia punya reka bentuk pembungkusan, contoh dia buat beberapa layer. Contoh pembahagian packaging biskut. Okey, buka plastik dia, biasanya kalau dia ada plastik tu dia bahagi kepada 3 bahagian. Itu contoh pembahagian dalam reka bentuk pembungkusan. Kepelbagaian. Aplikasi penggunaan pelbagai elemen, gaya, kualiti dan idea yang berbeza dalam suatu reka bentuk. Kesatuan. Penggabungan elemen dapat membentuk imej, konsep atau idea yang sempurna. Prinsip kesatuan yang diterapkan menjadikan sesuatu reka bentuk makanan dan pembungkusan itu jadi lebih menarik. Harmoni. Sesuatu reka bentuk yang dapat mewujudkan gambaran emosi yang positif, memberi ketenangan dan kegembiraan kepada individu. Okey, contoh lakaran serta justifikasi reka bentuk makanan. Okey, sebelum membuat suatu rekaan reka bentuk makanan yang menarik, lakaran reka bentuk perlu dilakukan terlebih dahulu. Lakar dalam makanan kita tu apa yang ada. Kita mesti buat lakaran. Lakaran reka bentuk makanan biasanya dihasilkan berdasarkan tema yang dikehendaki oleh pelanggan. Lakaran reka bentuk makanan yang dihasilkan perlu dijustifikasikan berdasarkan elemen dan prinsip reka bentuk. Okey, contoh burger tadi. Okey, lakaran burger ayam. Yang pertama, apa elemen yang ada pada lakaran tersebut dinyatakan dengan jelas. Okey, contoh di sini ada elemen warna, garisan, rupa, bentuk, saiz, tekstur semua ada. Begitu juga dengan prinsip keseimbangan, kepelbagaian, pengulangan, kontras. Dan apa bahan yang digunakan dilabelkan. Roti burger, bawang, daging, kentang, salad, tomato. Okey, semua bahan dilabelkan. Ini contoh lakaran reka bentuk makanan yang betul. Sebab dia merangkumi semua elemen, prinsip, bahan. Okey, contoh lakaran pembungkusan. Tadi lakaran reka bentuk makanan. Sekarang kita tengok pembungkusan makanan. Okey, pembungkusan makanan ialah suatu mekanisme yang menggunakan kaedah sains dan teknologi dalam memelihara produk. Okey, tujuan pembungkusan ni
untuk memelihara produk bagi tujuan pengedaran, penstoran, jualan, penggunaan. Bagaimana kita nak jual makanan itu, mesti ada dia punya pembungkusan. Pembungkusan melibatkan proses reka bentuk, penilaian dan juga pemasaran. Dan dalam pembungkusan mesti ada tanda jenama, brand, jenama, apa nama produk makanan tu. Okay, tanda jenama merupakan salah satu elemen grafik yang penting dalam sesuatu pembungkusan. Tanda jenama merupakan nama yang diberikan kepada sesuatu produk atau perkhidmatan. Tanda jenama berfungsi untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan kepada pelanggan. Contohnya di sini brand, nama dia Baskin Robbins, McDonald's, KFC. Itu semua dia punya tanda nama. Tanda jenama dia. Dia punya brand. Tipografi. Tipografi ni maknanya tulisan. Tulisan pada tanda jenama tu. Contohnya coffee. Perkataan coffee. Penggunaan tipografi adalah mencipta satu jenama kepada sesuatu produk. Sesetengah pengguna suka mengingati simbol daripada nama sesuatu produk tersebut. Orang biasa suka ingat simbol. Contoh, bagaimana perkataan Milo. Pada plastik Milo itu, pada air kotak Milo itu, macam mana ejaan Milo itu ditulis. Itulah contoh tipografi. Apa-apa brand yang lain. Contohnya pada ubat gigi, Colgate. Macam mana perkataan Colgate itu ditulis. Dia sama saja semua. Kamu beli packing yang mana-mana pun sama. Bentuk tulisan. Itu adalah tipografi. Apa-apa brand. Brand McD. Macam mana dia punya perkataan. KFC. Dia punya susunan perkataan. Okay? Dan penggunaan pelbagai bahasa juga amat digalakkan bagi menarik perhatian pengguna. Penggunaan tipografi yang unik dan kreatif dapat menarik perhatian pengguna. Dan yang seterusnya mesti ada warna. Dalam reka bentuk pembungkusan tu mesti ada warna. Mewujudkan identiti sesuatu produk serta menyatakan sesuatu maksud. Hijau. Terus ingat Milo. Okay. Warna. Colgate. Warna dia apa? Merah. Okay. Warna juga memberikan kesan secara langsung kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Ilustrasi. Ilustrasi ni gambar lah. Gambar. Penggunaan ilustrasi berperanan untuk menggambarkan produk yang dibungkus. Ilustrasi atau gambar yang digunakan perlu menarik, unik dan sesuai dengan reka bentuk makanan yang dibungkus. Ilustrasi ini maknanya mesti sama. Menggambarkan apa yang ada dalam kotak ni. Makanan apa yang ada dalam kotak tersebut. Jangan kamu buat makanan burger tapi gambar kamu di luar nugget. Dia tak menggambarkan apa yang makanan apa yang dibungkus. Itu salah konsep dia. Okay? Ilustrasi ini mesti menggambarkan produk yang dibungkus. Penggunaan ilustrasi perlulah kreatif, menarik dan tidak terlalu padat supaya dapat memberikan keharmonian kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Seterusnya, reka bentuk. Reka bentuk pembungkusan perlu menepati beberapa sifat iaitu ergonomik. Jimatlah. Mudah dibawa. Selamat diguna, mesra alam. Reka bentuk pembungkusan perlu bersesuaian dengan produk yang hendak dibungkus. Contoh, kalau kopi panas. Ini dia punya pembungkusan. Dia punya cawan, dia punya cup. Pembungkusan untuk sandwich. Segitiga sama macam sandwich. Okay. Bergantung kepada makanan. Mesti kreatif, mesti menarik dan mesti bersesuaian dengan makanan yang dibungkus lah.
maklumat. Maklumat berkenaan dengan makanan. Contoh, kandungan apa? Ingredient. Contoh, kalau kamu tengok dalam packaging makanan, kandungan ada karbohidrat berapa, ada gula, ada lemak berapa. Itu maklumat. Elemen yang penting dalam mereka bentuk sesuatu pembungkusan, setiap bungkusan mestilah mempunyai maklumat yang perlu disampaikan kepada pengguna. Apa-apa yang kamu nak sampaikan kepada pengguna berkenaan dengan makanan, dinyatakan pada pembungkusan. Itulah maklumat. Okay, senarai kandungan nutrien, bahan, diperbuat daripada apa, tarikh luput, bila dibuat, cara penggunaan. Okay. Goncang pun mesti digoncang, contoh cara penggunaan. Saiz. Mereka bentuk pembungkusan yang berlainan saiz dapat memberikan lebih banyak pilihan mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Dia bergantung kepada makanan itulah. Kalau makanan itu kecil, dia punya pembungkusan pun lebih kecil. Kalau makanan itu lebih besar, pembungkusannya adalah lebih besar. Okay, lakaran serta justifikasi pembungkusan makanan. Tadi kita tengok lakaran makanan. Sekarang lakaran pembungkusannya. Okay, sama juga. Ada elemen, ada prinsip. Okay, kemudian apa yang digunakan. Contoh jadi diperbuat daripada kertas keras. Ini menggunakan kertas luksina. Tadi makanannya adalah burger. Sekarang pembungkusan burger. Burger yang kita nak bungkus tadilah. Okay, dia menggunakan kertas keras dan di bahagian atas dia menggunakan kertas luksina supaya pelanggan boleh nampak burger tu di dalam. Ini contoh lakaran pembungkusan makanan untuk reka bentuk makanan burger ayam tadi. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Diharapkan murid-murid dapat memahami topik yang dibincangkan. Okey, jangan lupa untuk tekan like dan yang masih belum subscribe, sila tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notification. Dan murid boleh share perkongsian ini andainya ia memberi manfaat. Sekian, terima kasih.